Xabi Alonso merupakan satu nama yang tak asing lagi dalam dunia bola sepak. Siapa je yang tak kenal dengan Xabi Alonso ni kan? Aku rasa most of us mesti kenal dengan legend ni, di mana dia bagi aku merupakan seorang top player yang sangat-sangat berkualiti pada zaman dia bermain bola dulu. Sewaktu kerjanya dulu, Xabi Alonso pernah bermain di bawah beberapa orang world class manager seperti Mourinho, Pep Guardiola, Rafa Benitez dan Ancelotti di antaranya. So, tak hairanlah sekarang ni bila dia dah jadi manager, Xabi Alonso sebenarnya telah mempunyai banyak pengalaman dari segi taktikal hasil daripada semua coach-coach tersebut. So long story short, untuk video kali ini kita akan cuba bincangkan bagaimana taktikal dan filosofi Xabi Alonso secara ringkas yang telah berjaya mengubah gaya permainan Bayer Leverkusen, iaitu sebuah tim yang prestasinya sedang meningkat naik di Bundesliga sekarang. And he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So I think if you put all this together, I think Xavi has conditions to be a very good coach. Hey guys, welcome back to The Gizri. Jom sembang bola. Seperti apa yang telah diperkatakan oleh Mourinho, Xabi Alonso ni berkemungkinan akan menjadi seorang manager yang hebat pada masa yang akan datang. Disebabkan pengalamannya di dalam dunia bola sepak yang mana dia telah bermain di bawah hampir semua top class manager dalam dunia ni. Xabi Alonso melalui temu bualnya dalam satu TV show mengatakan yang formation sebelum perlawanan tu tak berapa penting sebenarnya. Tak kisahlah guys, nak bermain 3-4-1-2, 3-2-2-3, it doesn't matter. Apa yang penting bagi Xabi Alonso adalah how are you going to approach the game dalam satu-satu perlawanan tu. Maksudnya taktikal dia akan sentiasa berubah-ubah mengikut sesuatu perlawanan. Selain tu juga Xabi Alonso memang sangat-sangat menekankan kualiti dalam player-player dia tau. Benda ni sangat-sangat penting buat dia sebenarnya untuk menterjemahkan taktikal di atas padang dengan sebaiknya. Dan bagi aku juga apa yang dikatakan oleh Xabi Alonso ni pun sememangnya on point, sebab kalau tak ada player yang berkualiti sesuai dengan apa yang dia mahukan, tactical tu tak akan menjadi guys. Korang pun bayangkanlah kalau Pep dan Klopp tak dapat player yang sesuai dengan tahap kualiti yang diorang mahukan, aku rasa memang sangat mustahil untuk diorang manage tim tu jadi seperti apa yang diorang nak. Walaupun Xabi Alonso tak berapa nak menekankan formation mana yang dia gunakan di atas padang, tapi keselaluannya lah guys, dia akan menggunakan formation 3-2-4-1 bila berada dalam in possession dan cuba bermain seperti top manager yang lain, iaitu cuba build up game dari bahagian bawah. Tak seperti di Xabi Alonso mempunyai sikit kelainan untuk tactical ni, di mana dia akan cuba bermain dalam jarak yang luas dan lebih besar di antara player-player dia tau, in maximum width bila dalam situasi build up. So bagi aku ini mungkin disebabkan dia nak player-player opponent dipin lebih wide ataupun diikat lebih wide dalam padang untuk dia lebih mudah mengeksploitasi ruang bahagian tengah. Tapi when it comes to final third pula, jarak dan ruang di antara player-player tu akan lebih mengecil dan lebih dekat di antara satu sama yang lain. Pendek kata, Xabi Alonso nak player-player dia bermain in minimum width bila di final third, dan ini pula bagi aku untuk membentuk passing angles yang lebih dekat dan cepat di antara player-player. Dan mungkin satu lagi faktor adalah dia akan cuba pin right back ataupun left back opponent lebih bermain compact ke dalam, so that kali ni ruang di wide area pula yang akan dapat digunakan untuk create chances. Walaupun Xabi Alonso suka untuk keep the ball in possession, tapi cara dia tu yang aku sangat suka tau. Not by doing side pass from left to the right or from right to the left. Okay, tak. Bila melakukan transition ataupun build up, dia sangat-sangat menekankan forward pass daripada player-playernya. So sebab ni lah dia nak player yang mempunyai kualiti dari segi technical bila pass the ball and also bila receive the ball. Selain tu juga, sekiranya dia berdepan dengan tim-tim yang sama bermain high pressing, Xabi Alonso akan cuba membentuk pattern box midfield.
instead of dia membentuk triangle, di mana ini bagi aku untuk memberi lebih banyak options, more players untuk meneutralkan pressing opponent. Dalam pada masa yang sama, Xabi Alonso juga akan cuba menarik ataupun mengumpan opponent untuk bermain dengan lebih tinggi dengan menarik mereka untuk melakukan pressing. So dekat sinilah quality player dalam technical ability diperlukan, di mana mereka cuba untuk meminimumkan mistake ketika dipress oleh pihak opponent. In-game rotation pun merupakan salah satu lagi faktor penting dalam tactical Xabi Alonso, di mana ini dapat menyukarkan opponent yang cuba bermain man marking, dan akhirnya macam apa yang aku cakapkan awal tadi, bila berjaya melepasi pressing pihak opponent dan sampai ke final third, kita akan lihat Bayer Leverkusen di bawah Xabi Alonso ni akan bermain dengan lebih rapat di antara satu sama lain in minimum width. Sebaliknya, bila time out of possession pula, Xabi Alonso akan lebih bermain secara compact, jarak yang sangat-sangat rapat di antara satu sama yang lain dengan menggunakan formation 5-3-2 ataupun 4-4-2. Approach ni disebabkan untuk meletakkan more pressure terhadap opponent dalam space yang sangat tight, so that berkemungkinan besar akan memenangi semula bola untuk melakukan counter press. Kesimpulannya, diversity dalam tactical Xabi Alonso memang agak menarik untuk dibincangkan, dan tactical ni sebenarnya pada pendapat aku adalah hasil pengalaman Xabi Alonso yang pernah bermain di bawah beberapa orang top class manager dalam dunia bola sepak. So guys, korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Gizri untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL, match reviews dan juga sembang pasal bola. My name is Gizri. Jumpa lagi.